Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah dalam pengajian al-madkhal ila dirasat al-fiqh al-islami, pengajian kepada ilmu fiqh. Pengenalan kepada ilmu fiqh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat pada hari ini kita ulang sikit yang semalam, iaitu mengenai dengan manhaj as-sahabah radhiyallahu taala anhum pada riwayat. Kita lihat as-sahabah radhiyallahu taala anhum, mereka tak terima setiap hadis daripada Nabi melainkan apabila tenteram dan hati mereka tenang, mana terima dengan lepas daripada kajian, selepas mana mereka dah selidik tentang kesahihan dinisbahkan perkataan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian cuma cara ataupun turuk manhaj di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum itu berbeza-beza. Kita lihat di kalangan mereka ada orang yang mana tidak terima apa yang orang lain riwayatkan, melainkan tak dapat tidak datangkan seorang saksi bersama rawi periwayat hadis itu. Okey. Contoh seperti mana berlaku pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar tak terima hadis Mughirah bin Syu'bah mengenai dengan miras, harta pusaka yang akan diterima oleh jaddah, oleh nenek 1/6, sehinggalah Muhammad bin Maslamah membawa seorang saksi bersamanya. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat siapa Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah bin Salamah Al-Khazraji Al-Ansari, orang Ansar daripada kaum Khazraj. Dia menyertai peperangan Badar dan semua peperangan dia sertai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akbaru man ismuhu Muhammad minas sahabah. Okey. Kemudian kita lihat seperti itu juga berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Umar dia tidak akan terima hadis, tak terima hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari pada minta izin, pada istizan, minta izin untuk masuk, hatta syahida ma'ahu Abu Sa'id al-Khudri, sehinggalah Abu Sa'id al-Khudri menjadi saksi bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Begitulah juga tadi kisah Abu Bakar. Abu Bakar tadi hadis daripada Mughirah bin Syu'bah yang menyatakan jaddah mendapat 1/6 pembahagian harta pusaka. Maka Abu Bakar tak terima hadis Mughirah bin Syu'bah, sehinggalah Mughirah bin Syu'bah ada seorang saksi, iaitu bersama dia seorang saksi, iaitu Muhammad bin Maslamah bin Salamah, baru dia terima. Umar pun begitu juga, dia tak terima hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari mengenai al-istizan, minta izin untuk masuk rumah, sehinggalah ada seorang rawi ataupun seorang syahid, saksi terhadap periwayat hadis tadi, iaitu Sa'id al-Khudri menjadi saksi kepada Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan hadis mengenai dengan istizan, minta izin untuk masuk ke rumah. Kita lihat hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri
Apa dia? Dia kata kuntu jalisan, aku duduk di Madinah, fi majlis Ansar, dalam majlis orang-orang Ansar. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari datang, dalam keadaan ketakutan, menggeletar. Maka kami bertanya, kenapa kamu ni wahai Abu Musa al-Asy'ari? Dia kata Umar radhiyallahu taala anhu telah panggil aku untuk aku datang berjumpa dengan dia. Fa ataitu babahu, aku datang berjumpa dengan Umar. Fasallamtu thalathan, aku ketuk pintu 3 kali. Falam yarudda alayya, dia tak jawab pun salam aku. Faraja'tu, aku pun pulang. Faqala ma mana'aka an ta'tiyana. Maka Sayyidina Umar tanya dia, apa yang menghalang kamu untuk kamu hadir berjumpa dengan aku, wahai Abu Musa al-Asy'ari? Abu Musa al-Asy'ari kata, inni ataitu, sungguhnya aku dah datang. Fasallamtu ala babika thalathan, aku beri salam ke dia di pintu rumah kamu 3 kali, aku beri salam. Falam yaruddu alayya, kamu tak jawab pun salam aku. Faraja'tu, aku balik. Maka sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari kata, dia kata Nabi SAW bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalathan, bila mana salah seorang di kalangan kamu minta izin sebanyak 3 kali untuk masuk ke rumah, falam yu'zin lahu falyarji', maka dia tak jawab, dia tak beri izin, dia tak beri izin tu makna dia tak jawab, maka pada ketika itu hendaklah dia balik. Maka Umar kata, aqim alaihi al-bayyinah, kalau benar ini adalah hadis Nabi, datangkan seorang saksi, datangkan bukti. Wa illa auja'tuka, kalau tak aku akan bagi hukuman dekat kamu. Okey. Jadi di sini yang menjadi saksi kepada dia, kepada Abu Musa al-Asy'ari atas perkataan dia yang Nabi bagi tahu, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'zin lahu falyarji'. Yang menjadi penyokong kepada dia, syahid dia adalah siapa dia? Iaitu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Itu cara yang berbeza-beza manhaj sahabah nak meriwayatkan hadis, datang seorang syahid, iaitu menjadi saksi terhadap periwayatannya benar. Di kalangan sahabat ada yang manhaj dia berbeza, iaitu tidak dapat diamalkan dengannya melainkan dengan syarat rawi tadi kena bersumpah bahawa dia telah mendengar daripada Nabi SAW. Ali bin Abi Talib contoh, dia pernah berkata satu kali, dia kata kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan nafa'anillahu bima syaa minhu wa idza haddatsani ghairuhu wa idza haddatsani ghairuhu halaftahu fa idza halafa sadaqtuhu. Aku mendengar daripada Nabi SAW hadis, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada aku terhadap apa yang Allah Ta'ala nak. Okey. Wa idza haddatsani ghairu, bila mana orang lain yang meriwayatkan hadis kepada aku, maka aku akan minta orang tadi supaya bersumpah. Apabila dia bersumpah, maka aku akan benarkan hadis dia. Nampak tak? Dia minta sumpah dulu. Ali bin Abi Talib kata, ini cara dia, cara manhaj untuk nak mensahihkan riwayat itu adalah riwayat daripada Nabi SAW. Manhaj yang ketiga di kalangan mereka juga sahabat ini, ada orang yang raddal hadis, menolak hadis, walam ya'mal bihi, dan dia tidak beramal dengannya, dengan hadis, kerana lemahnya li dha'fi thiqatihi birrawi, kerana lemahnya kepercayaannya terhadap rawi. Okey, faqad radda Ali bin Abi Talib hadis Ma'qal bin Sinan. Sesungguhnya Ali bin Abi Talib telah menyangkal, menolak hadis Ma'qal bin Sinan. Siapa Ma'qal bin Sinan? Dia pernah menyertai peperangan Badar bersama Nabi, dan dia pemegang bendera kaumnya pada ketika itu. Jadi Ma'qal bin Sinan. Okey, Ali bin Abi Talib pernah menolak, menyangkal hadis daripada Ma'qal bin Sinan mengenai isu apa? Alladhi mata zawjuha
orang yang mati suami dia sebelum dukhul, suami dia mati sebelum dia dukhul, sebelum disetubuhi, mata zawjuha qabla dukhul, walam yusamma laha mahran, dan tak ada ditetapkan mas kahwin baginya. Suami tak setubuh lagi dia, dah berkahwin dah, suami tak setubuh lagi dia, dan tak ditetapkan berapa mas kahwin dia. Faqada fiha Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud telah putuskan pada masalah tadi bi annalaha mahru mithliha min nisaiha. Ibnu Mas'ud kata mahar dia adalah mahar, mas kahwin dia adalah mas kahwin perempuan yang seumpama dengan dia. Contoh dia degree, baccalaureate degree, ijazah, maka berapa yang setaraf dengan dia. Kalau dia master, berapa yang setaraf dengan dia. Kalau dia PhD, berapa yang setaraf dengan dia. Contoh, maka Ma'qal bin Sinan telah berkata kepada Ibnu Mas'ud, Ma'qal bin Sinan telah berkata kepada Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Qadaita fiha biqada'i Rasul, kamu telah memutuskan mengenai masalah ini seperti mana keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud pun berasa gembira. Sebab apa? Sebab orang kata keputusan dia, dia putuskan satu keputusan yang sama dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghayra anna Ali bin Abi Talib, cumanya Ali bin Abi Talib, apa dia menolak hadis ni, dia tak beramal dengan hadis ni. Dia kata apa? Ali bin Abi Talib, la nada' kitab rabbina, kami tak tinggalkan kitab Tuhan kami. Wa kana yufti, dan telah difatwakan apa? Tidak ada mahar bagi perempuan tadi dari segi hukum, kerana bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Apa di sini nak bagi tahu? Nak bagi tahu apa? Iaitu hadis daripada Ma'qal bin Sinan, Sayyidina Ali tolak. Dan hadis Ma'qal bin Sinan ni mengenai dengan isteri dia mati. Bukan isteri dia mati, suami dia mati, dalam keadaan dia tak disetubuhi, isteri ni tak disetubuhi lagi dan tak ditetapkan mas kahwin. Ibnu Mas'ud kata tengok perempuan yang setaraf dengan dia, yang sama seumpama dia, berapa. Maka Ma'qal bin Sinan kata kepada Ibnu Mas'ud, kamu punya jawapan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam punya jawapan. Jadi Ibnu Mas'ud gembira. Walaupun jawapan Ibnu Mas'ud seperti mana jawapan Nabi, tapi hadis tersebut telah ditolak oleh Ibnu Mas'ud. Hadis tersebut telah ditolak oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Talib. Sebab apa dia tolak? Dia tak beramal dengan hadis ni. Sebab dia kata dalam Quran menyatakan tidak ada mahar mas kahwin bagi perempuan yang tidak disetubuhi. Okey. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak berdosa kepada kamu sekiranya kamu ceraikan isteri-isteri kamu, tak berdosa. Tak berdosa kepada kamu sekiranya kamu menceraikan isteri-isteri kamu. Malam tamassuhun, selagi mana kamu tidak menyentuh mereka, tidak menyetubuhi mereka. Tak berdosa ke atas kamu, tak ada apa-apa kena bayar. Au tafridu lahunna fariidah, ataupun kamu dah tetapkan bagi mereka satu kefarduan, fariidah iaitu mas kahwin. Okey. Kita lihat. Jadi kesimpulan dia apa?
Ma'qal bin Sinan, dia meriwayatkan hadis perempuan yang mana suami dia mati tak setubuhi dia kata apa, mas kahwin tu ada, tapi mas kahwin tu dipanggil sebagai mahar mithil, yang seumpama dengan dia. Dan telah disokong pun oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, sebenarnya itu jawapan Ibnu Mas'ud, dan Ma'qal bin Sinan kata itu punya jawapan sama macam Nabi punya jawapan. Dan Sayyidina Ali tidak menggunakan hadis tersebut, bahkan dia berdalilkan dengan ayat Quran, la junaha alaikum in talaqtumun nisa, dalam suratul Baqarah ayat 236. Cara begitu juga yang keempat, di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ada di kalangan mereka tolak hadis. Merot hadis. Apa maksud rot hadis, tak beramal dengannya? Kerana ada mu'aradah, kontradiksi kepada hadis yang dia lebih kuat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menolak hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah kata, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayat, falyughassil, maka hendaklah dia mandi. Siapa yang mandikan mayat, lepas tu dia kena mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, siapa yang nak usung mayat, maka hendaklah dia berwuduk. Walam ya'mal bihi, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Abdullah bin Abbas tidak beramal dengan hadis ini kerana ianya ada kontra dengan hadis yang lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Okey, apa yang hadis lebih kuat tu? Daripada Ibnu Abbas. Okey, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, laisa alaikum man ghassala mayyitakum, tidaklah ke atas kamu, tidak ada ke atas kamu mandian, ghuslun, laisa alaikum ghuslun, tidak ada ke atas kamu mandian daripada orang yang memandikan mayat kamu. Idza ghasaltumu, apabila kamu memandikan mayat tadi. Mana tak ada mandi, tidak ada ke atas kamu orang yang memandikan mayat, tidak ada mandi apabila kamu memandikannya. Jadi orang mandikan mayat tidak perlu untuk mandi sekali lagi. Fa inna mayyitakum laisa binajisin, mayat ni dia bukan najis. Fa hasbukum an tughassilu aydiyakum, maka cukuplah kamu basuhlah tangan-tangan kamu. Cukup basuh tangan, cukup. Kemudian kita lihat pula zuhurul ijma'. Ijma' ni, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah zahirlah pada zaman ini nak jadi satu jenis yang baru daripada masdar sumber fiqh, iaitu ijma'. Ijma' ni apa? Ittifaqul mujtahidin minal ummah al-islamiyah, iaitu sepakat para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu zaman selepas kewafatan Nabi mengenai satu isu syarak, hukum syarak pada isu yang berlaku pada ketika itu. Okey, tuan-tuan lihat, telah zahirlah ijma' pada ketika zaman sahabat ini, terutamanya pada khilafah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga Umar ibn al-Khattab. Kerana apa? Li'atimadihim katsiran 'ala syura, kerana mereka ni kebergantungan mereka banyak kepada mesyuarat dan juga ijtihad jama'i. Sebab itu pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bila berlaku satu isu, tak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis yang menerangkan hukum tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar akan kumpulkan khalifah. Siapa khalifah? Kibaru ulama'i sahabah, ulama-ulama senior. Apa dia? Fastasyaruhum fi hukmiha. Sayyidina Abu Bakar minta pendapat mereka mengenai hukum ni. Sekira mereka ijma', maka Abu Bakar akan putuskan. Dipanggil sebagai ijma'. Bahkan inilah dipanggil sebagai ijma' as-sahabi, iaitu ijma' yang martabat tertinggi. Okey, diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad dalam tabaqat dia, Abu Bakar ni apabila
berlaku satu perkara yuridu fihi musyawarah, yang dia nak bermesyuarat dengan ahli ra'yi wal fiqhi, dengan orang-orang yang mahir dalam bidang fiqh dan juga bidang ra'yi. Okey. Da'a rijalan minal muhajirin. Abu Bakar akan panggil beberapa orang lelaki di kalangan orang muhajirin, beberapa orang lelaki di kalangan orang ansar. Sayyidina Abu Bakar akan panggil Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan setiap mereka ini akan memberi fatwa pada khilafah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka-mereka ni macam kita panggil ahli lajnah fatwa pada zaman Abu Bakar. Siapa dia? Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Okey. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Muhammad bin Sa'ad Ibnu Sa'ad, iaitu dalam kitab dia At-Tabaqatul Kubra. Okey. Seperti itulah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Fakana al-amru idza nazala bi Amiril Mukminin, bila mana berlaku satu isu pada zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, maka syawara jama'atan min ashabi Rasulillah, maka Umar buat benda yang sama, mesyuarat bersama jamaah di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Talhah bin Ubaidillah. Jadi bila sebut tentang ijtihad, dia ada dua ijtihad. Satu ijtihad yang berbentuk umum ini, dia ada secara umumnya dia ada dua. Satu dipanggil ijtihad fardi dan juga ijtihad jama'i. Ijtihad fardi ni maknanya mujtahid dia menyendiri dalam mengambil hukum, menyendiri, dia tak membabitkan meeting mesyuarat. Seperti mana berlaku pada Muaz bin Jabal ketika Nabi nak hantar dia ke Yaman sebagai qadi Yaman, maka dia kata apa? Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan diri aku tak cuai dalam ijtihad. Okey. Itu ijtihad fardi. Ijtihad jama'i, dia adalah satu jamaah yang akan uruskan di kalangan ulama-ulama, okey, di kalangan ahlul ra'yi, okey, listimbati hukmin waqi'in, untuk mengambil, untuk mengistimbat hukum yang berlaku, yang realiti, yang tak ada nas padanya. Wa qad rawa Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib telah meriwayatkan bahawasanya dia telah berkata, diriwayatkan Ali bin Abi Talib, dia telah berkata, aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in arada li amrun lam yanzil al-Quran fi amrihi wala sunnah, kaifa ta'murni. Kalau Quran tak ada, hadis tak ada, macam mana kamu nak suruh aku, wahai Rasulullah? Dia suruh aku buat apa? Taj'alunahu syura baina ahli fiqhi wal abidin. Kamu jadikanlah mesyuarat, buat mesyuarat di antara ahli fiqh, orang yang mahir bidang fiqh, dan juga abid, orang yang mahir dalam, orang yang rajin buat ibadat di kalangan orang-orang beriman. Wala taqdi fihi bi ra'yika khassatan, jangan kamu putuskan dengan pendapat kamu semata-mata. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan nak bagi tahu, ijma' asasnya ijma' jama'i. Itu asas disebut ijma' secara jama'i. Okey. Qad waqa'a katsiran fi ahdi Abi Bakar wa Umar. Cuma banyaknya berlaku ijtihad jama'i ini pada zaman Abu Bakar dan juga Umar. Wa ya'udu sababu wuqu'i hadhihi al-ijma'at al-katsirah. Maka telah kembalilah sebab sebab apa berlakunya ijma' yang banyak ini? Kerana khalifah tak bagi sahabat-sahabat tinggalkan Madinah supaya mereka dapat bermesyuarat dalam isu-isu tertentu. Fakana harisan ala qurbihim minhu, dan juga
harisan ala qurbihim minhu. Wa fi awal khilafati Uthman, bila mana berlaku pada awal khilafah Uthman, maka sahabat dah mula berpecah-pecah, berpisah ke satu kawasan, ke satu negara. Fastawtana adadun kabirun minhum al-adid min tilkal amsar. Mereka telah mustautin dalam satu jumlah yang ramai di sana. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian kita. Hari ini kita tengok contoh ijma' sahabah. Hukum-hukum yang sepakat sahabat, yang sahabat sepakat di atas hukum tersebut banyak sangat. Masalah yang paling penting, isu yang paling penting yang diittifakkan, yang telah disepakati oleh sahabat radhiyallahu taala anhum, apa dia? Qadiyatu khilafat Abi Bakar As-Siddiq, iaitu masalah kes khilafah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqad tasyawaru, sesungguhnya mereka saling bermesyuarat, waqtalafu, saling berbeza-beza pendapat, fi man huwa ahaqqu bil khilafah, mengenai orang yang siapa yang layak untuk menyandang jawatan khilafah, adakah muhajirin ataupun ansar. Thumma ittafaqu, kemudian mereka sepakat balik ala khilafati Abi Bakar, di atas khilafah Abu Bakar semuanya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata apabila Nabi sakit, Nabi kata muru Abu Bakrin falyusalli, suruh Abu Bakar semayang, mengimami manusia. Sahabah radhiyallahu taala anhu telah berkata selepas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, radiyahu Rasulullah, telah meredainya. Meredai siapa? Meredai Abu Bakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kami. Maka tidakkah kami setuju dia yang memimpin dunia kami. Jadi Nabi suruh Abu Bakar memimpin agama. Okey, sudah pasti sahabat ini kalau dia mampu memimpin agama, sudah pasti dia mampu memimpin dunia. Okey, nampak tak? Jadi di sini nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu di sini muru auladakum, muru Abu Bakrin, telah menyuruh oleh mereka Abu Bakar, fal yusalli bin nas, semayanglah dengan semayanglah mengimami manusia. Okey. Jadi di sini yang perlu kita tahu, asalnya mereka bermesyuarat tapi tak dapat hasil. Mereka berbeza-beza pendapat mengenai siapa yang lebih layak. Jadi muhajirin ataupun ansar, kemudian mereka sepakat di atas mereka sepakat. Mereka sepakat apa? Iaitu khilafah Abu Bakar ni banyak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama sepakat ke atas khilafah Abu Bakar ni antara perkara yang banyak. Salah satunya ketika Nabi sakit, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Jadi sahabat akan berkata selepas kematian Nabi, radiyahu Rasulullah lidinina, Nabi telah redha kepada Abu Bakar ni agama dia, maka tak nakkah kita jadi seperti Abu Bakar? Afala nardahu lidunyana, iaitu kami sukakan Allah kerana dunia kami. Okey. Kemudian ijma' sahabat radhiyallahu taala anhum, ittifaquhum ala muqatilati mani'iz zakah. Apa dia tu? Iaitu sepakat untuk memerangi orang yang tak nak bayar zakat. Ittifaq perkara ini sebulat suara, ikhtilaf baina Abi Bakar dan juga selain daripadanya di kalangan sahabat. Wa dhalla Abu Bakrin, sentiasalah Abu Bakar yuraji'uhum,
bertukar-tukar, merujuk sesama mereka. Hatta iqtana'u, sehinggalah mereka semua tunduk. Okey. Faqtatalu fattafaqu, maka mereka telah membayar. Mereka bukan membayar, ittafaqu, mereka telah sepakat. Ala wujubi muqatilihim, wajib memerangi mereka. Mereka sepakat. Itu dipanggil sebagai ijma'. Perkara yang ketiga, mereka sepakat kumpulkan Quran dalam mazhab yang satu. Ittifaq ikhtilaf baina Abi Bakar wa Ali pada mula-mula. Kemudian Abu Bakar telah muwafiq. Abu Bakar telah muwafiq dengan apa yang dikatakan oleh Umar, secocok dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Ittifaq sebulat suara ini adalah perbezaan antara Abu Bakar dan juga Umar. Abu Bakar dan juga Umar. Kemudian wafaqa Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar sepakat pula di atas cadangan Umar. Kemudian jadilah ia ijma' minas sahabah ittifaquhum ala anna al-jadda inda adamil abbi yahillu mahallal ab fil mirath. Falau mata rajulun ali bni wajaddin falil jaddu sudus al-mal kal ab. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ittifaq di kalangan ulama sepakat. Apa dia? Annal jad, nenek. Jad bukan nenek, datuk ketika mana ketiadaan ayah. Yahillu mahallal ab, maka dia duduk di tempat ayah pada harta pusaka. Falau mata, kalau mati seorang lelaki, mati seorang lelaki, ani bni wahid, meninggalkan seorang anak, dan juga datuk, bagi datuk 1/6 harta seperti ayah. Anak memonopoli bersih harta. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi di sini nak bagi tahu, datuk ni ketika ketiadaan ayah, maka dia boleh ganti tempat ayah dalam harta pusaka. Jadi maksudnya kalaulah seorang lelaki mati dan meninggalkan anak lelaki seorang, datuk dia seorang, maka bagi datuk dia dapat 1/6 harta seperti mana ayah. Ayah dengan datuk sama 1/6 harta. Yang lain semua dimonopoli bersih oleh anak lelaki dia. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi ijtihad birra'i wa i'timadi sahabah alaih, dan berpautnya sahabat pada al-ijtihad birra'i. Sesungguhnya kita dah lihat tau yang telah terdahulu, ijma' asalnya ar-ra'yul ijtihadi, kemudian haddatsa bil ittifaq alaihi, kemudian dimodernkan perkataan menjadi ittifaq alaihi. Okey. Wal ijtihad bir ra'yi, berijtihad dengan ra'yi, dengan logik, adalah masdarun jadidun, satu sumber yang baru dalam zaman ini. Seumpama mislul ijma', seumpama perkataan ijma', walam yakun masdaran, bukan dia masdar,
ولم يكن مصدرا من مصادر التشريع في عصر الرسول لأن اجتهاد الصحابة مرجعه إلى رسول الله. Kerana ijtihad sahabat kembali kepada Nabi. Alladhi yuqiruhu, sama ada Nabi nak anggukkan, nak benarkan ijtihad dia, okey, ataupun Nabi nak salahkan ijtihad dia. Nabi apa salahkan ijtihad dia. Wa anna al-marji' al-akhir huwa al-wahyu. Marji' yang terakhir adalah wahyu. Amma fi asri sahabah, adapun pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, fala wahya lidzalik. Adapun pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, fala yuha, fala wahya. Adapun pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, maka tiada wahyu lagi. Tiada wahyu lagi. Kerana itu tak dapat tidak bagi mereka untuk berijtihad, khassatan especially fil waqai' wal ahdath al jadidah, mengenai perkara-perkara yang realiti sekarang ini, dan juga isu-isu yang baru yang tidak disebutkan dalam nas. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi mafhum ijtihad bir-ra'yi. Yang dimaksudkan ijtihad bir-ra'yi adalah ijtihad alladhi kana asasu ar-ra'yu, yang asas dia adalah ar-ra'yu. Wa kana fi waqi'atin ghairu mansus, berlaku yang tidak dimansuhkan, yang tidak dinaskan. Okey, wa kana fi waqi'atin ghairu mansus, berlaku satu isu yang tidak dinaskan ke atas hukumnya, kerana sesungguhnya masdar ahkam, hukum hakam, sumber hukum hakam dalam syariah Islamiyah bisyaklin am. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, yang terlepas layari page kita pada hari ini, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, dan juga jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi ini. InsyaAllah bertemu kembali esok. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.